Hello semua, selamat datang ke Sembang Jenayah. So, episod ni kita akan sembang pasal Mona Afendi. Yes, so Indra akan cerita pasal Mona Afendi. And ni kali pertama Pak akan dengar. Yep. Okay. Baru 2 kali kita buat benda ni. Sebenarnya Pak seorang yang muda, so dia tak ingat sebenarnya apa yang jadi. Indra ada waktu tu. Oh ya? Yeah? Ada lah. Indra dah wujud dalam dunia ketika Mona Afendi, kes Mona Afendi jalan. Dia awal 90-an. Yes. So ada lah nampak berita semua, baca surat khabar semua. Waktu tu Pak tak tu lagi. Wow, alright. Pak mungkin baru wujud atau di tengah diwujudkan. 1990 something. Okay, so kita akan mulakan dengan kisah Mona Afendi. So ramai orang tak tahu Mona Afendi siapa. Kalau Mona Afendi ni seorang yang seorang penyanyi. Nama original dia Maznah binti Ismail. Dan dia kejayaan awalnya ialah sebagai seorang penyanyi. Dan dia pernah keluarkan album macam Diana, pada 1987 Ku nyanyikan lagu ini. Kalau korang nak dengar, boleh kat YouTube. Ku nyanyi lagu ini kan famous ke? Tak. Tak famous. Bukan famous ke? Tak bukan. Dia tak famous. Dia langsung tak ada satu hit song pun? Tak ada. Dia ada kat RTM je. RTM je. Dulu ada RTM ni? Ada. Ya Allah. RTM lah channel pertama kat Yelah, tapi RTM je lah ada. Mana ada TV3 semua? Ada. Waktu ada TV3 TV3 ada? Ada dah. TV3 Perdana Ria. Perdana Ria TV1. Oh yeah. Ya Allah. Tak tahu. Tak. Sekejap. TV3. Oh, okay, fine. Okay, so dia tak famous. Oleh kerana dia tak famous, dia start bidang pembomohan dia lah, dengan bomoh dia. So ramai orang kenal Mona Afendi ni bukan sebagai penyanyi, sebab kes pembunuhan dia, kes bunuh dia. Lain kes bunuh dia. Sebab setiap kali dia datang daripada penjara ke mahkamah, dia macam acara selebriti. Dia akan pakai baju warna-warni, baju berjenama, dengan muka dia yang macam ketat semacam, lepas pada sendiri. And serius ni, cu korang Google Mona Afendi, gambar first keluar tu, gambar tu, tengok muka dia. Cengkung lain macam. And then dia macam ada aura tau. Dia ada karisma dia. Dia akan bersembang dengan reporter, dengan peminat dia. So ada orang akan jerit Pembunuh. Tapi ada juga orang akan jerit I love you Mona Afendi. And dia akan suka. Dia suka benda ni. Dia suka attention. Dia suka perhatian dia dapat daripada reporter, daripada mangsa-mangsa, keluarga mangsa sendiri. And then dia akan tersenyum, dia akan lambai ke orang dan ludah ke orang juga. Ludah? Yep. Kadang-kadang dia marah kalau orang panggil pembunuh apa, dia ludah ke orang. Dan sebab kita seorang yang kena seorang pembomoh tu, orang yang kena ludah semua. Kita takut kena sway. Takut kena sway, dia terus masuk toilet, dia cuci dan laju. Mana pembunuh. Aku bukan bunuh. And then dia akan cakap, dia kenal muka reporter. Okay. Dia akan cakap, apa khabar? Don't think I've forgotten your names. And dia begitu nama-nama. So ni kan antara pengalaman yang mengerikan oleh reporter-reporter zaman dulu lah. Zaman tu. So Mona Afendi ni, tu nama macho dia lah. Nama selebriti. Nama selebriti dia. Stage ni. Dia dah cuba sedaya upaya untuk jadi seorang penyanyi dan selebriti berkaliber, tapi tak jadi. Sebab dia tak nyanyi. Nyanyian dia tak berkualiti. Nyaring. Very tak sedap. Memang tak sedap. So untuk nak survive, so dia dan suami dia, itu Muhammad Afendi Abdul Rahman, mula berkecimpung dalam dunia pembomohan. So dia punya husband tu memang dari dulu bomoh ke? So husband dia ada menuntut ilmu lah, persilatan dekat Indonesia. So husband dia lah yang lagi pro. Yep. So kononnya dia turunkan ilmu-ilmu bomoh ni pada Mona Lisa lah. Mona Afendi. Ramai tak tahu. Dalam keadaan ni kan, dia ada anak tau. Nama dia Yep, dia ada anak perempuan, Mas Jana Afendi. Ada juga. So serius? Yep. So pasangan suami isteri ni dengan dia punya pembantu atau Juraimi, nama pembantu dia Juraimi. Okay. Mereka bertiga ni dia macam trio bomoh dekat Malaysia. So bukannya politician je,
tapi artis, orang-orang besar, kira macam peniaga. bomoh high profile lah. Diorang taklah buat benda-benda macam bunuh-bunuh apa, tak ada. Tapi bagi tangkal, Naik seri, naik seri, betul, naik seri. semua yang kaitan yang politician supaya orang minat lah, benda-benda tu lah. bagi good luck lah kena. Oh. Semuanya berubah bila seorang datuk, seorang adun hilang. Adun apa? Adun tu ahli Dewan Undangan Negeri. Oh. So pada 2 Julai 1993, Ya. Adun dia kira dia menteri apa? tak, dia macam Adun tu Bawah ahli sikit, tertinggi UMNO. Oh, besar ke? Yep. Alright, high profile. Belum lagi lah, tapi on the way. Alright. So 2 Julai 1993, Datuk Mazlan Idris, drama dia Datuk Mazlan Idris hilang. Hilang. Okay. Yang lebih suspicious dia hilang lepas dia keluarkan duit cash sebanyak 300,000 daripada beberapa bank. 300,000 cash. Yep, dia withdraw duit bukan dari ATM, dari bank. Cakap mal. Sekejap. tahun 1993 dia keluar duit cash 300,000. Bapak kaya sial. Kaya. Apa, orang politik sekarang tak kaya? Kaya juga. Ini baru adun tau, bukan MB ke apa ke. What? Yes. 300,000. Ini bukan duit kesemua duitnya. Dia duit. Ya, kalau dia boleh keluar cash, maksudnya berlambak lagi dia ada tu. Yes. Kalau dia boleh spend 300,000 untuk tangkal dan pelik-pelik. So itu dihilang lepas dia keluar duit. So memang orang suspicious lah. Tiba-tiba kenapa Datuk ni hilang? Takkan Datuk nak pergi Maldives, nak enjoy dengan dia Mr. Sekarang kita tak tahu kan. So keluarga dia pun buat report. So dalam 2 minggu kemudian, UMNO bahagian Raub buat laporan buat laporan formal tentang kehilangan Datuk Mazlan. Formal lah, masuk polis. Pelik kan? Oh, carry enggak UMNO ni? 2 minggu depan, 2 minggu plus baru dia orang buat laporan UMNO. Laporan UMNO pula. Laporan polis. Laporan UMNO. Oh, anak bini tu tak peduli yang UMNO peduli. UMNO cares. UMNO cares. So waktu tu juga and the next day polis terus mulakan kesiasatan terhadap kehilangan Datuk Mazlan. And then pada waktu yang sama, pada hari yang sama, keesokan hari tu kan, waktu itulah seorang insan bernama Juraimi memberitahu polis yang dia Tengah hai. dia ada kena-mena dalam kes Mona Fendi. Oh, dia tak cakap. Okay, dia cakap dia ada info lah basically. Dia ada info. Okay. Dia ada maklumat. Dia tahu siapa yang kena mengena dalam kehilangan Datuk Mazlan. And dia bagi tahu terus. So dia datang willingly pergi. Yep. Okay. Bukan malam nak pergi. Dia memang apparently dia dah dalam balai polis dah. Sebab dia ditangkap dalam atas kes lain. Dia ditangkap sebab dia menagih dadah. So waktu tu waktu balai polis tu kecoh pasal kehilangan Datuk Mazlan, dia macam saya ada maklumat. Faham. So kira macam Jeremy kat dalam lockup dia dengar cerita tu. Weh, kau nampak tak dekat mana ni Datuk Mazlan hilang. Lepas tu Jeremy macam, oh saya dengar. And then yang paling macam agak interesting tu, dia terus keluarkan nama Mona Fendi dengan Muhammad Fendi. Oh, dia petik terus. Tak tunggunya. Tak ada. Dia terus bagi tahu. Clear. Mungkin dia tengah high ataupun dia desperate sebab waktu tu dia tangkap sebab dia menagih kan. Oh, berat. Berat. So mungkin macam desperate sangat. Dia bagi tahu terus. Yang ni salah, Mona Fendi dengan Muhammad Fendi salah. Kena bantai buntut kena tengok penagih dadah tu. Kita semua tengok sekolah tu. So keesokan hari laju polis memang waktu tu sangat efficient sebab ni high profile benda polis kan. zaman sekarang pun efisien kan. Tapi tepuk tangan tu kita punya polis tu frontliners. So terus keesokan hari Muhammad Fendi dan Mona Fendi ditahan dekat rumah diorang di Wang Semaju kat KL. Okay. Terus tahan. And then tak lama lagi 2-3 hari lepas tu dia terus jumpa badan Datuk Mazlan. Kat ni? Dia dijumpa dekat kampung Pamah Dong dekat Raub, Pahang. Ni kawasan bahagian UMNO dia. So diorang jumpa mayat kat Raub. Tapi time tu Mona Fendi dengan lelaki dia dekat Wang Semaju. Yep. Dan mayat dia jumpa. Kita akan cerita pasal mayat kemudian. Tapi mayat tu jumpa terus. And orang yang bagi tahu lokasi tu ialah Juraimi, assistant yang kantoi kan segala-galanya, bagi tahu dekat mana lokasi
lokasi mayat. So dah confirm lah sekarang Datuk Mazlan mati, dibunuh dan ditanam dekat Raub. Okay. And then bukan bunuh sekadar macam bunuh, dia kena tanam dan ditutup dengan konkrit. Profesional. Sangat memang profesional. And then dekat tepi-tepi tu ada banyak lagi bukti-bukti lain macam pita, tape, poster-poster, geran tanah, banyak lagi Dekat crime scene. dekat crime scene. So diorang tanam, lepas tu diorang biar Bukti-bukti semua berkeliaran dekat rumah terbengkalai tu. okey, dia tanam tu pandai lah. Lepas tu dia letak geran rumah yang dimiliki oleh Datuk ni dekat sebelah. Kantoi. Memang kata ya. Kantoi. Seolah-olah macam kalau kita fikir balik kan, seolah-olah macam Juraimi tu kena hantar oleh Mona Fendi dengan suami dia macam, bagi tahu polis, datang ke situ, kita macam dah scene dah set. Macam plan lah. Macam diorang nak kena tangkap. Betul. So terus Mona Fendi dengan suami dia masuk jail, masuk lock up. Okay. So bermulalah kes pembicaraan kehilangan atau pembunuhan Datuk Mazlan oleh Mona Fendi, Muhammad Afendi dan Juraimi. Start case ya. And kes ni berlangsung selama 65 hari, 2 bulan. Okay. And then dia dapat keterangan daripada macam cerita dia lah, suspek dia kan. Bukan suspek, sorry, dia punya witness dia. 76 orang, ada 76 saksi. So kes ni bukan kes yang rahsia, kes yang macam terpencil, tak. Ramai orang tahu, ramai orang involved, ramai orang terkecimpung sekali. Okay, semuanya bermula bila Muhammad Afendi, itu suami dia kan, dia defend diri dia. Dia kata Datuk Mazlan tu yang hutang dia sebanyak 2 juta. Okay. Tu kes dia buka sendiri. Maksudnya dia buka opening statement dia buka kes dengan Datuk tu yang hutang aku 2 juta lebih. Datuk yang mati tu. Okay. Sebab Datuk nak rotan sihir atau tangkal. Dia macam bagi motif kan. Bagi motif dia sendiri. Tapi kan, yang rotan sihir ni atau tangkal ni bukannya calang-calang rotan tau. Dia milik bekas Presiden Indonesia Soekarno. Katanya inilah tangkal yang bagi Soekarno power, kuasa politik. Tangkal 2 juta. Dan Mona Fendi betul, bukan saja tangkal, saya juga bagi dia tangkal dan azimat kena banyak lagi ahli-ahli UMNO. Diorang ni saja nak. Diorang mengantungkan diri sendiri. Diorang saja kena tangkal. Duduk diam settle. Dia siap bagi tahu ramai lagi orang politician ahli-ahli politik yang diorang bagi tangkal. Kalau gua kena, korang semua kena sekali lah. Semua yang klien-klien orang semua dia expose. Yep. So harap korang senyap je. Tapi ni kan kes pembicaraan mahkamah. Semua kena telus. Okay. So cerita je ialah pada 13 Julai 1993, beberapa bulan sebelum Datuk Mazlan hilang. Dia jumpa Mona Fendi untuk mendapat bantuan gaib untuk tingkatkan lagi kejayaan politik dia untuk menaik tangga parti. Sekejap. Ini cerita sebelum, ini kira prequel dia. Itu sebab dia, itu cara dia jumpa dengan Mona Fendi. Dia dapatkan bantuan. Waktu tu dia tengah bertanding untuk jadi jawatan ketua bahagian UMNO dekat Pahang. Nak jadi MB lah. Yep. Tapi yang bestnya juga, pasangan ni Mona Fendi dah rancang pembunuhan tu sebulan sebelum pembunuhan tu. So bila the moment dia cakap memang aim nak untuk bunuh ni lah. Betul, dia memang aim nak bunuh Datuk Mazlan ni. Wow. Okay. So ni bukan kes macam bukannya macam orang cakap bukan operation gone bad. Tak ada. Ni semua dah dari rancang awal. Ni bukan perubatan betul, accident ni terpotong semua. Kan, sebab diorang dah ada poster-poster dia. Dia dah aim dah. Dia tahu yang Datuk Mazlan ni seorang yang ada cash kan. Cash rich lah. Preparation dia panjang. Banyak lah cerita dia. Dia suruh Juraimi assistant dia untuk asal kapak lah. Dia sediakan tapak-tapak dia, bahagian-bahagian dia. Dia ada banyak pantang-pantang dia. Pantang tu, pantang ni. So Datuk ni sepatutnya ikut pantang-pantang tu sebelum dia jalan ke upacara night shake dia tu. So pada hari Datuk Mazlan kena jumpa dengan Mona Fendi, dia di pelawar masuk dulu.
Dan upacara pertama dia ialah mandi bunga. So dia dimandikan dengan bunga untuk buang sway, buang tenaga-tenaga buruk, tenaga-tenaga negatif daripada badan dia. Dan selepas sebulan mengikut pantang yang ditetapkan oleh Mona Fendi, dia dah bersedia lah. So Mona Fendi suruh dia baring, Datuk tu baring kat atas lantai dengan mata tertutup. So waktu tu bermulalah upacara ilmu hitam Mona Fendi. So Datuk Mazlan disuruh baring atas lantai dengan mata tutup. Banyak lagi upacara ilmu hitam dilakukan waktu tu. Kita tak tahu dengan spesifik apa yang berlaku. apa yang berlaku aktiviti tu. Tapi Juraimi dan Muhammad Fendi dah bersedia dengan kapak yang dah diasah. Jadi Mona Fendi bagi tahu pada Datuk tu, kalau dia ikut pantang yang dah telah ditetapkan, kepala dia, badannya akan lut apa-apa pun. Dan bila upacara ni dijalankan, duit akan turun dari langit. Tu bila sampainya saat tu, bukan duit yang turun dari langit, tapi sebilah kapak. Inilah bermulanya kira sesi penyembelihan Datuk Mazlan. So dia bermula dengan kepala dulu. Lepas tu Datuk Mona Fendi, Muhammad Fendi dan Juraimi potong bahagian Datuk Mazlan sebanyak 18. Keren. Yep. 18 bahagian. Ini diorang tak pernah bunuh orang before ni kan? Tak ni katanya tak pernah. Kita tak tahu. Macam pro doang. Macam pro, seolah-olah pro. Dan 18 bahagian tu ditanam dekat rumah Mona Fendi tu sendiri, dekat sekitar rumah Mona Fendi. Kita tak tanam jauh-jauh, tanam dekat. Ya, Macam pro macam tak ke? macam tak. So dia lepas dia bunuh 18 kerat dan tanam, Mona Fendi dan suami dia caw. Dia tinggalkan terus Raub. Dia pergi ke Kuala Lumpur. So Juraimi ni dibayar RM180 untuk settlekan segala-galanya. Tok. Jap, RM180. So Mona semua bagai dah potong kepala Datuk ni. Aha. Lepas tu Kepala dah buat kerat-kerat. dia potong, dia kerat semua, dia settle lah, jadi chicken fritters. Lepas tu dia dong belah lah. Macam Dong dah. Lepas tu dong bayar Juraimi RM180 saja. untuk tanam bagai-bagai semua. So dia belah dengan duit cash yang dikeluarkan oleh Datuk Mazlan tu. Itu RM300,000. Oh, dia ya. Okay. Dia pergi ke KL dengan RM300,000. Tapi dia bagi Juraimi tu RM180 je. RM180 saja. Kesian Juraimi itu. RM180 nak tanam mayat. Tapi ramai orang tanya kenapa Juraimi ni bodoh sangat. Itu pasal. So Juraimi kata dia bagi tahu kat mahkamah yang dia dipukau oleh pasangan tu untuk buat kerja macam tu. And then bukan tu je. Lepas dia tanam, proses panjang tu, ada tanam, letak simen semua tu kan. Dia tinggal kat rumah tu selama 2 minggu. Cuci darah, cuci crime scene tu selama 2 minggu. Berseorangan. So kita cerita sikit pasal Mona Fendi dan dia punya shopping spree diorang lah ke Kuala Lumpur. Diorang terus ke KL. Yang paling pelik tu diorang benda pertama dia buat ialah beli kereta, beli Mercedes dekat kedai. Kedai tak buka lagi ni. Kedai 7.30 pagi. Dia pergi ke kedai kereta nak beli Mercedes. Wow. Tunggu kat kedai. Boleh kunci. Diorang beli kereta Mercedes-Benz 280. Itu nama brand ni lah. And then pada the next day diorang belanja cash banyak RM160,000 shopping. RM160,000 cash. RM160,000 cash. Ni tolak, ini kereta dah settle lah. Boleh belah. Dah. What? Sekarang pun what? RM160,000 beli rumah cash. Sia. And then setiap note tu ialah RM1,000. Ni dulu ada note, ada duit kertas RM1,000. Ringanlah sikit kan. And then dia orang check in dekat hotel Plaza Kuala Lumpur. Bayar cash, semua cash. Dia pakai 2 kereta sekarang. Kereta Datuk tu dan juga kereta dia orang beli. Dia pakai kereta Datuk. Yep. Yang diorang bunuh. Yalah sebab kereta Datuk tu yang pergi ke Raub kan. Diorang pakai kereta Datuk yang time tu dah mati nak dekat
Dah mati, dia bawa kita tu pergi KL. Pergi KL, dia beli kereta baru. Bijak, Dia pergi kat Park Royal Hotel, dia parking kat sana, dia ciao pergi hotel lain pakai kereta baru dia orang. So inilah dia punya attempt untuk nak tinggalkan bukti lah, kira dia punya alibi lah. Kiranya kononnya Datuk tu hilang kat hotel tu. So lepas jual shopping-shopping, lepas dah tinggalkan bukti, dia konon lah tinggalkan bukti kat hotel tu, dia tinggalkan pula kereta dia orang kat KL dan upah limousine pula. Dia sewa limousine. Dia beli kereta baru, tinggal kat hotel satu lagi. Yup. And then dia beli limousine dan balik dekat Pahang, dekat Uludong. Okay, so Uludong ni ialah di mana kononnya tanah pemberian Datuk Mazlan kepada orang. And dia bagi tahu dekat driver limousine tu, kata dia nak melawat site ataupun lokasi resort baru dia orang. So ni salah satu daripada 76 saksi dia orang ada tu. Ustaz, tak jadi tanah diorang ni mana dia dapat? Daripada Datuk Mazlan juga. Oh. Sebab Datuk Mazlan rupanya bila dia bila saksi semua ditemu bual, rupa-rupanya dia bukannya cash saja tapi juga geran tanah yang sepatutnya diberikan kepada Mona Fendi. So bukan je diorang aim untuk 300k tu lah. 300k tu kira bonus lah. Ya, 300 tu part of the payment. Tapi yang bestnya, diorang tak tahu yang geran tanah tu belum ditukar nama lagi pada diorang. So dia kena game dengan Datuk Mazlan. Maksudnya dia tak kena bayar pun lagi. Datuk Mazlan sebenarnya merancang awal-awal untuk bagi ke lain-lain tu kemudian, bukan upfront. Kira macam tunggu jadi lu baru gua bayar. Tapi dia tak bagi tahu. So diorang confident gila yang tanah tu diorang punya dah. Yang dia nak buka resort dengan duit yang dia dapat tu. So kena tipu dengan Datuk Mazlan. Arwah Datuk Mazlan lah waktu tu. Gila dulu main tanah-tanah dengan cash 300k dengan tanah buka resort. Macam cerita orang putih tu. And then yang paling macam Hollywood. Waktu kes kita dapat tahu. So every day waktu tu, setiap hari kita akan dapat detail kes pembunuhan tu, daripada saksi-saksi, daripada bahagian badan yang dikorek. And then sebab kes ni macam diselubungi misteri sikit lah, macam ada black magic semua kan. So salah satu sebab kes ni menarik bila ramai orang percaya yang Mona Fendi ni bomoh yang sebenar, bomoh yang betul-betul ada kuasa. Ada satu masa tu diorang keluarkan bahagian-bahagian badan Datuk untuk bukti, tunjuk bukti. Ini time perbicaraan ni tu. Okay. And then setiap kali dia keluarkan barang bahagian tu kan, bunyi krek. Oh, so Yeah. So reporter bagi tahu surat khabar semua, kata seram. Ada bunyi itik. Bunyi itik. Bila buka je benda tu ada bunyi itik. Macam kuek macam tu. So orang seram gila, macam apa benda, ada macam roh keluar daripada kotak tu kan. Dan selalu kan kalau bom kan ada main sembelih ayam kan. Ramai orang yang bagi tahu. Tapi sebenarnya ada orang juga explain, ini disebabkan ramai orang saksi, orang yang dekat mahkamah tu nak tengok apa dalam kotak tu. So bunyi kerusi diorang. Kira macam kalau kita kan standard, kalau kita berdiri kan bunyi kerusi kayu ni. Dia cracking sikit kan. Semua nak usah kan. So kita dapat tahu sebenarnya diorang ni bukannya pasangan yang macam magic sangat lah. Sebab dia diselubungi misteri dengan black magic dengan ilmu hitam. Dia ramai orang yang mula dia pula jual diri dia bomoh kan. Yep. So orang automatically assume apa-apa benda pelik sikit, hantu tu magic. And sebab cara Mona Fendi, dia dalam perbicaraan tu dia cakap dengan lemah lembut. Dia cakap dengan dia seolah-olah dia host kepada perbicaraan tu. Contohnya, dia akan bagi tahu kat mahkamah, saya hanya nak senyum je, tak boleh ke? Ataupun dia gelar diri dia seorang royalty atau seorang kerabat. Macam-macam. Every day dalam kes tu ada macam twist baru oleh Mona Fendi. And dia suka attention dia suka perhatian yang dia dapat. Jadi retis. Sebab rasanya macam dia finally dia dapat
perhatian yang dia nak selama ni sebagai seorang artis. Sebab dia dah cuba sedaya upaya untuk jadi selebriti. Untuk dapat perhatian macam perhatian dari satu negara. Inilah masanya. Macam tu dia akan layan. Dia enjoy setiap moment, setiap detik. Semua sebagai seorang eyes, selebriti. semua all eyes on her. All eyes on her. Cuba bayangkan. Dan dia senyum je, dia seronok je. Psycho. Orang lain risau kan. Dia Tu lah. dia seronok je. Orang lain kena tangkap bunuh habis muka tutup dengan plastik hitam lah. Tak ada. Dia daripada start to finish relax je. Ada masa-masa dia garang lah kan. Dia marah-marah apa. Ada. Tapi dia conduct diri dia sebagai seorang selebriti. Professional lah. Professional. Bukan, and dia tak berhenti kat situ je. Bila diorang dah didapati bersalah sebab bunuh Datuk Mazlan, dan perangai Mona Fandey ni tak terhenti dekat pembicaraan je, sampai ke penjara Kajang. Dia masih keep up dengan dia punya gaya selebriti dia. Dia baik dengan setiap orang warden-wardens tu. And then katanya lah yang diceritakan lah, walaupun orang kata apa tu inmates Kajang cuba sedaya upaya untuk tak bertembung dengan dia sebab dia takut. Tapi dia seorang yang cukup sembahyang, baik, senyum selalu. And then dia teruskan perangai ni sampailah dia digantung mati dengan. So dia tahu lah, dia time perbicaraan tu dia dah kena guilty. Dia tahu hukuman dia memang gantung, hukuman mati. Memang dah confirm lah. Dah tahu dah. Okay, so after that yang time dekat penjara, okay, dia semayang cukup semua Dia perangai dia macam TikTok lah. Walaupun dia dah confirm kalau dia nak tahu gantung dia part semua. Kalau dah tahu nak mati lusa, memang tak berhenti semayang dia sekarang. And then dia di sentence mati, gantung mati kan, bersama dengan suami dia dan juga Jurami pada masa yang sama. Jurami pun kena. Tiga-tiga kena. Dia yang complain, dia yang beritahu, dia pun kena juga. Jadi dia, walaupun dia bayar RM180. At the end of the day, Jurami RM180. Lepas tu dia tanam, dia duduk 2 minggu. Lepas tu dia mati. Yep. And sebelum dia mati, semua perangai bagus. Macam seolah-olah dia orang dah tahu dia akan mati. Senyap je. And then dia diberi, kononnya lah ni cerita dia. Dia orang diberi last meal KFC. Cerita dia. Ini macam myth yang tak sure lah. Tak sure. Tapi diwar-warkan. Advertising yang bagus lah untuk KFC. Bagus. Yeah. And then ada juga apa tu, dalam popular culture diorang kata benda yang terakhir dia cakap ialah aku takkan mati. Kan? Betul? Pak Syah dengar? Saya dengar kan? Yep. Will never die. Tapi benda ni pun tak dapat dikonfirm kan? Tak dapat orang confirm juga. So kita dapat tahu sekarang ni daripada kita ikut dari awal sampai habis, dia bukannya seorang yang profesional lah dari segi apa, dalam dari segi kriminal dia. Tak profesional. Dia seolah-olah dia sengaja kan untuk kantoi. Kan? Sengaja untuk dapat perhatian yang macam ni. Ya, sebab kalau Pak dengar kan, Indra cerita dia macam ada aspek dah macam bodoh ke, macam okay, dia dah belah, dia tanam, lepas tu Mazlan yang ni jumpa kan, pelik macam dia saja. Macam sengaja. Macam dia pergi belanja RM300,000 tu, dia punya last hurrah. And itulah legacy dia. And then ada satu movie, ada satu filem yang dibuat pasal dia, iaitu Dukun. Inspirasi dia ialah kes Mona Fandey 2006, tapi postpone. Tak tahu kenapa. Kononnya ada keluarga yang bantah kan Mona ada anak satu kan? Ada juga. Kita tak tahu. Tapi movie tu finally dikeluarkan pada tahun 2018. Baru 2 tahun lepas keluar? 12 tahun kemudian baru keluar. Ya, daripada apa ni, Dayan Said. Dan juga ada filem pendek daripada Amin Muhammad, iaitu Mona. Selain legacy dia sebagai seorang personality, ia adalah salah satu kes juri yang terakhir kat Malaysia. Sekarang ni dah tak ada kes juri, dah tak pakai juri lagi. Sekarang kan semua memang hakim satu orang je kan. Yep. Sebab
Memang kes tu je ke pakai juri atau sebelum-sebelum ada a few, ada Oh. beberapa kes juri, tapi dia salah satu Kenapa sebab kita nampak betapa controversialnya bila kita guna juri. Bila public opinion tu lebih penting daripada I see, boleh kira lari daripada justice lah. boleh. Contohnya juri mungkin takut diorang kena ilmu hitam. Oh. Ada banyak elemen-elemen tu Betul. antara satu sebab dia berhentikan terus sistem juri ni. I see. So itu salah satu legacy yang kita dapat tahu sampai sekarang. Macam sampai sekarang kita tak ada dah juri dah dekat mahkamah sivil. Kat Malaysia. Tak ada dah. Okay, interesting cerita Indra. Local punya pembunuh. Alright. So guys, itu sahaja sembang kita hari ni. Kita dapat tahu pasal pembunuh yang agak pelik sebenarnya. Dan kita jumpa lagi pada episod seterusnya dalam Sembang Jenayah.